wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan dan juga anugerah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan ataupun anugerahkan kepada kita, anugerah kesihatan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk kita meneruskan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih lagi mampu istiqamah dalam kita meraih keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa pada pagi ini jam 11 seperti mana yang telah diwar-warkan bermula daripada semalam. Kita insya-Allah kita akan kongsikan beberapa sedikit peringatan seperti mana dalam tajuk wasiat Ramadan dan nasihat Syawal. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan kita sedikit bekalan dan juga peringatan agar kita sentiasa berada di dalam bulan Ramadan pada bulan-bulan yang seterusnya. Baik, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kini sekarang berada dalam 30 Ramadan 1441 Hijrah. Maknanya ini bukanlah hari-hari yang terakhir, tetapi ini memang hari yang terakhir. Hari yang terakhir dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab apa? Sebab dalam beberapa jam lagi kita akan masuk ke dalam bulan Syawal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam keadaan sekarang, hari yang terakhir, di dalam waktu-waktu yang terakhir, apa perasaan kita? Kita boleh tanya balik, perasaan kita bila dapat tahu bahawasanya ini adalah hari yang terakhir aku dalam bulan Ramadan. Ini adalah waktu-waktu yang terakhir aku dalam bulan Ramadan. Adakah perasaan kita itu macam seronok ke, ataupun kita rasa macam sedih ke, pilu ke, sebab ke? Itu perasaan kita sendiri. Perasaan kita sendiri yang mungkin boleh menafsirkan perasaan tersebut. Tapi dalam keadaan kita tak sedar ataupun tidak, kita dah melepasi, hampir sedikit lagi nak melepasi 30 hari bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang mana bulan Ramadan Al-Mubarak akan meninggalkan kita sekarang ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang mana dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, pada hari-hari yang terakhir ini, walaupun tinggal beberapa jam Ramadan Al-Mubarak nak meninggalkan kita, jadi saya menyeru kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan agar supaya kita jangan leka, jangan bazirkan masa, jangan lalai untuk kita terus meraih keberkatan, untuk kita terus meraih rahmat dan kasih sayang dan keampunan Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Kerana di penghujung Ramadan ini pastinya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita pembebasan daripada api neraka, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak ingin mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan yang berjaya memanfaatkan bulan Ramadan Al-Mubarak dengan segala amal ibadah, dengan segala amal kebajikan, dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Pada bulan Ramadan, seperti mana kita dah sedia maklum bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan pelbagai anugerah, pelbagai rahmat kasih sayang dengan seluas-luasnya kepada kita. Amalan-amalan yang kita buat sebelum ini di bulan-bulan lain dilipat kali gandakan dalam bulan Ramadan. Dan istimewanya dalam bulan Ramadan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disediakan kepada kita Lailatul Qadar. Ini yang satu-satunya benda yang paling istimewa dalam bulan Ramadan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Rata-rata umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sama macam umat terdahulu. Umat terdahulu juga disyariatkan berpuasa seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan ke atas kamu, dimaktubkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana telah diwajibkan juga
pada umat yang terdahulu. Maknanya umat terdahulu pun sebelum Nabi Muhammad SAW pun ada disyariatkan untuk berpuasa. Tapi kita pun disyariatkan benda yang sama juga, disyariatkan benda yang sama tapi dengan satu kelebihan, iaitu dengan Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar ini mempunyai kelebihan 1000 bulan dan boleh menyamai ibadah seseorang itu dengan umur 80 tahun lebih. Jadi ini yang dan juga menyamai kualiti amalan umat yang terdahulu. Ini yang perlu kita fahami dan kita perlu rebutkan, iaitu Lailatul Qadar. Jadi sebaliknya tuan-tuan dan puan sekalian, rugi dan amat rugilah sekiranya ada di antara kita yang menyambut Ramadan dengan sambil rewa, tak bersungguh-sungguh untuk mengambil peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala dah offer kepada kita. Kemudian mungkin ada juga di antara kita rasa macam tak ada nilai apa yang ada dalam bulan Ramadan tersebut. Tuan-tuan sekalian, kalau kita berzikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, nilainya itu lebih hebat dan lebih besar daripada dunia dan juga seisinya. Itu nilai zikir. Apatah lagi nilai Ramadan Al-Mubarak itu lebih daripada itu. Daripada itu, jadi benda kita tak boleh nak bayang, tak boleh nak describe, maka lebih besar ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang berzikir, yang melakukan amal soleh dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, puasa dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia melatih kita untuk menjadi insan yang beramanah. Juga dapat melahirkan dalam diri kita ini perasaan insaf, perasaan belas kasihan, perasaan bertimbang rasa. Sebab apa? Sebab orang berpuasa je yang dapat memahami betul-betul. Dia dapat tahu erti kesengsaraan orang yang susah, erti kesengsaraan orang miskin, erti kesengsaraan mereka yang tak dapat nak makan, tak dapat nak minum. Dalam keadaan kita sedang ber-PKP ini, Ramadan kali ini sangat-sangat berbeza. Dan alhamdulillah, mungkin di antara kita masih lagi ada makanan di atas meja. Yang mana dalam musim PKP ini ramai orang terjejas. Bersyukurlah setiap kali kita nak bersahur, setiap kali kita nak berbuka, ada makanan atas meja kita. Tapi sedar ataupun tidak, ada di antara kita yang nak berbuka pun masih lagi tercari-cari makanan. Nak masuk azan maghrib masih lagi nak makan apa ni. Sahur dah nak habis fikir, alamak nak sahur apa ni. Lah tak sahur disebabkan tak ada makanan, sebab susah. Ini yang perlu kita fahami, dan ini perasaan inilah, dengan perasaan ini, dengan keinsafan ini, kita harap seseorang Muslim itu antara kita ini dapatlah memberi sumbangan, memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Begitu juga orang yang berpuasa ini tuan-tuan dan puan sekalian, dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan membentuk jiwa dia dan juga roh dia yang bersih untuk menahan nafsu daripada melakukan sifat-sifat tercela dan juga sifat-sifat yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, di penghujung Ramadan ni, dah nak habis dah ni, di penghujung Ramadan, kita tenung balik dalam diri kita, muhasabah balik. Apakah Ramadan kali ini memberi kesan kepada kita? Ada efek tak kepada diri kita? Adakah dia memberi kesan perubahan yang baik terhadap tutur kata kita ke? Adakah memberi kesan kepada perilaku kita ke, sifat kita ke, perangai kita ke, daripada terjebak dalam perkara-perkara maksiat? Ada perubahan tak? Kita cek balik. Ataupun kita ini dalam golongan yang sama aja. Ramadan ke, tak Ramadan ke, sebelum Ramadan ke, semasa Ramadan ke, selepas Ramadan ke, sama aja. Adakah kita dalam golongan tersebut? Jadi Ramadan yang tak membekas dalam diri kita ni sebenarnya dah nak habis dah nak pergi dah ni. Tahun depan kita belum tentu kita dapat berjumpa dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadi sebenarnya ini yang perlu kita risaukan. Ini yang perlu kita runsingkan sebenarnya. Adakah Ramadan kali ini memberi kesan kepada kita? Memberi kesan positif ataupun negatif? Ini yang perlu kita runsingkan.
Bukan kita dok risau macam mana nak raya satu Syawal ni, nak apa, nak jamu apa untuk satu Syawal ni, nak pakai baju apa untuk satu Syawal ni. Bukan itu yang dirisaukan sebenarnya. Itu tak perlu dirisaukan sangat. Itu semua teknikal dia. Kalau kita rancang betul-betul, jadilah dia. Adalah jamuan atas meja, adalah baju yang kita nak pakai, insya-Allah. Tapi apa yang kita nak risaukan sekarang ni, untuk jangka masa panjang, adakah Ramadan ini memberi kita momentum yang baik? Adakah kita dapat benda-benda yang baik, dapat meneruskan amal ibadah, dapat meneruskan amal kebajikan seperti mana kita buat dalam bulan Ramadan ke dalam bulan-bulan yang lain? Ini yang perlu kita risaukan. Tapi kalau tak dapat, kalau tak ada kesan, jadi apa artinya Ramadan untuk kita? Tak ada apa-apa. Hanya sekadar kita berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga. Itu aja. Jadi tak ada apa-apa. Jadi rugi sangat-sangat rugi apabila kita melalui Ramadan dan Ramadan itu tidak tinggal dalam diri kita. Ini yang perlu kita risaukan. Jadi sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ni tuan-tuan, kita melazimi ibadah. Kita memperbanyakkan ibadah. Kita memang bergiatlah, orang kata. Bergiat melakukan ibadah. Lagi pula musim-musim PKP ni, ada setengah jabatan ataupun setengah syarikat dia membahagikan pekerja-pekerja dia. Dia menghadkan kehadiran pekerja dia, dia menghadkan waktu kerja dia. Jadi waktu yang lain tu kita boleh tumpu terus kepada ibadah. Saya rasa bulan Ramadan kali ni memang berbeza betul. Saya rasa dan saya pasti tuan-tuan dan puan memang banyak terluang masanya untuk melakukan ibadah. Saya pasti. Sebab kali ni memang sangat-sangat berbeza. Jadi cuma persoalan ni sekarang ni, momentum, kesan apa yang kita biasa buat dalam Ramadan ni, adakah kita mampu untuk meneruskan dalam bulan-bulan yang lain? Itu kita punya persoalan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam keadaan macam ni kita perlu rancang. Perlu ada plan selepas ni bagi menampung kelemahan-kelemahan dalam amal ibadah kita. Carilah satu amal ibadah ataupun amalan yang boleh kita istiqamah dengannya selepas ni. Mungkin dalam bulan Ramadan kita banyak masa. Ada yang sampai khatam Al-Quran secara sendiri, ada yang dapat khatam Al-Quran secara berkumpulan walaupun atas online, tak ada masalah. Itu satu pencapaian, satu kejayaan untuk kita. Kita berjaya mengharungi lapar dan dahaga dalam keadaan yang sukar mungkin. Kita dapat menunaikan qiyamul lail setiap malam bermula satu Ramadan ataupun 10 malam yang terakhir kita tak pernah miss. Jadi untuk bulan yang lain, cuba untuk kekalkan istiqamah amalan yang kita mampu lakukan. Kalau dalam bulan Ramadan satu hari mungkin kita banyak masa kan, 1 juzuk, 2 juzuk mungkin. Bila dah habis bulan Ramadan mungkin kita dikekang dengan waktu-waktu yang lain. Mungkin kita teruskan baca Quran satu hari mungkin 2 muka surat. Ini istiqamah. Istiqamah itu sangat-sangat penting. Sebab itu kita kena rancang, kena aturkan perjalanan ibadah, amal ibadah kita pada waktu yang akan datang. Sebab apa perancangan ini berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Hashr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri, setiap individu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, iaitu untuk hari akhirat. Kita plan apa yang kita nak buat untuk akhirat kita. Kita nak buat apa supaya akhirat kita ini terjamin keselamatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini adalah saranan daripada Allah Subhanahu wa taala, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman untuk kita merancang strategi bagi menjamin amalan kita berterusan dan juga menjamin keridaan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu berterusan kepada kita. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan kepada kita bahawasanya orang yang hanya kuat ibadat pada bulan Ramadan tetapi kurang dan tak ada komitmen pada bulan-bulan yang lain disebut sebagai hamba Ramadan. Tuan-tuan, kita kena faham, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita perlu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba Ramadan.
Bila kita sebut kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya setiap ibadat, setiap amal kebajikan kita kena berterusan. Sama ada dalam Ramadan ke, dalam bulan Syawal ke, dalam bulan-bulan yang lain atau bulan-bulan seterusnya, sampailah bulan Ramadan yang akan datang, kita punya momentum tetap sama. Sebab itulah mulai hari ini ni kita pasang niat. Kita pasang niat untuk kita berazam setelah Ramadan ni selesai, bermula daripada 1 Syawal, kita kena tetap teruskan apa sahaja yang kita lakukan selama sebulan. Selama sebulan ini, seperti solat malam, baca Al-Quran, solat berjemaah, zikir, sedekah dan yang seumpama dengannya. Jadi ini yang perlu kita buat. Apa yang ingin saya sampaikan pada berkenaan tentang perkara ini, iaitu saya tertarik dengan apa yang telah saya bacakan sebelum ni, iaitu ketika mana Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hafiz ditanya, apakah niat yang patut kami niatkan? Apakah niat yang patut kami niatkan sebelum keluar daripada Ramadan? Yang pertama, Habib Umar beritahu, yang pertama, ingin bersama-sama orang-orang yang sepanjang waktunya adalah Ramadan. Ini yang pertama. Mesti bersama-sama, mesti bergaul, mesti berkawan dengan mereka, dengan orang-orang yang kehidupannya sentiasa macam dalam bulan Ramadan juga. Sentiasa baca Quran, sentiasa qiyam, sentiasa berzikir, sentiasa beriktikaf dan sebagainya. Yang kedua, Habib Umar beritahu apa? Menterjemahkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan yang kita lakukan siang dan malam. Menterjemahkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menzahirkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal ibadah yang kita buat siang dan malam tanpa putus. Yang kedua. Yang ketiga, Al-Habib Umar beritahu bahawasanya menambah baik khidmat kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui 3 perkara, iaitu ilmu, pembersihan hati dan juga dakwah. Ini yang perlu kita terapkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita kena niatkan dalam diri kita ini sentiasa menginginkan keredaan Allah dan mengembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak mengembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada berselawat? Iaitu dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, tidak melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita buat. Yang kelima, kita niatkan sentiasa kuatkan hubungan hati kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita solat, setiap kali kita baca Al-Quran, setiap kali kita berzikir. Bukan hanya semata-mata kita baca, bukan hanya semata-mata kita alunkan, tapi kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirkan diri kita, hadirkan hati kita bersama-sama dengan apa amalan yang kita lakukan. Yang keenam, Al-Habib bagi tahu, kita niatkan supaya kita ini sentiasa menghidupkan majlis-majlis mulia. Apa itu majlis-majlis mulia? Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, bersama teman kerana Allah. Jadi sebab itu kadang-kadang tu kita kena ada kawan. Ada kawan yang sentiasa mengingatkan kita, sentiasa untuk nak ajak kita pergi ke majlis ilmu, pergi ke majlis zikir. Ini sangat-sangat dianjurkan. Yang ketujuh, kita kena niat nak puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari. Dan saya pasti 2 Syawal dah boleh start kot. Saya pasti 2 Syawal dah boleh start dah. Sebab raya tahun ni memang sangat berbeza. Kita tak boleh nak pergi beraya sakan sangat. Kita tak boleh nak senang kata pergerakan kita sangat-sangat terhad lah ketika mana dalam bulan Syawal ni, ataupun raya kita ni pergerakan sangat terhad. Jadi saya rasa saya boleh jamin lah 2 Syawal tu dah boleh start dah, insya-Allah. Kemudian yang ke-8, niat untuk kita puasa pada hari-hari besar seperti hari Arafah, seperti hari Tasu'ah, seperti hari Ashura. Niatkan, aku nak berpuasa pada hari-hari ini. Dan yang terakhir, yang ke-9, Al-Habib Umar beritahu, niatkan untuk kita berpuasa sekurang-kurangnya 3 kali setiap bulan. 3 kali ataupun 3 hari setiap bulan. Ataupun lebih jelas pada hari-hari putih. 3 hari setiap bulan. Itu paling kurang lah, paling kurang.
Jadi ini niat-niat kita ini yang telah diberi pesan oleh Habib Umar ni, kita amalkan supaya momentum ibadah dalam bulan Ramadan itu berterusan sampai Ramadan pada tahun yang akan datang. InsyaAllah sekiranya ada rezeki, kita berjumpa pada Ramadan pada yang akan datang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam beberapa jam lagi ni tuan-tuan, tinggal beberapa waktu yang singkat. Waktu yang singkat menjelang Aidilfitri. Nak masuk Syawal dah ni. Semalam kita punya perutusan dah maklumkan bahawasanya Syawal jatuh pada 24 Mei 2020. Betul. Jadi bila semalam dah beritahu, jadi malam ni lepas maghrib dah boleh start takbir dah. Tak payah tunggu-tunggu. Biasanya kita tunggu, betul tak? Biasa kita tunggu. Tak boleh takbir ke tak boleh takbir tak. Padahal memang boleh dah pun. Biasanya memang esok tu memang raya lah biasanya. Tapi kita tetap tunggu perutusan. Tapi untuk tahun ni perutusan awal sikit, di awal sehari. Jadi pada malam ni ketua-ketua keluarga bersedia untuk menzahirkan kegembiraan satu Syawal dengan bertakbir sepanjang malam. Kalau tak sepanjang malam pun tak apa, kan? Boleh sambung pada esok pagi. Jadi untuk Aidilfitri ini tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita sebut Aidilfitri ataupun satu Syawal ini, perasaan kita satu je, iaitu gembira, seronok. Ini pasti. Biasanya kalau satu Syawal ni, yang paling gembira ni budak-budak lah biasanya. Main bunga, dah balik kampung tu main bunga api, jumpa saudara mara, jumpa kawan-kawan, bising, bingit. Ini disebabkan apa? Sebab kegembiraan, seronok. Dan kita pula yang dewasa ni pun boleh tahan juga bising dia walaupun tak main bunga api. Mungkin waktu biasa kita mungkin balik kampung kan, kita jumpa saudara mara, jumpa kawan-kawan lama, pun bising juga. Sebab apa? Kita gembira. Orang gembira ni, dia kalau boleh nak jumpa semua orang. Nak jumpa orang ni, jumpa orang tu, nak menzahir kegembiraan dia. Jaranglah kalau orang gembira ni duduk dalam bilik kan, muruk. Dia gembira tapi duduk dalam bilik, tak nak jumpa orang, jarang. Itu satu isu yang lain lah kan. Tapi persoalannya adalah kenapa kita gembira? Sebab bila seseorang tu gembira, mesti ada sebab. Mesti ada faktor yang menyebabkan kenapa dia gembira. Tak ada orang yang gembira tak ada sebab. Dia kalau ada tiba-tiba dia gembira, tiba-tiba dia suka, dia seronok, itu ada mungkin ada isu sikit di bahagian mental tersebut. Okey. Tapi terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang tu gembira. Antaranya disebabkan mendapatkan kejayaan, dan jarang sekali kalau kita gembira disebabkan kita gagal. Tak boleh. Benda tu dah, orang kata apa, dah bertentangan dengan adat. Tak ada orang yang gagal patut gembira, tak ada. Dia dah bertentangan. Jadi untuk kita orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut sebagai gembira adalah disebabkan kejayaan kita menahan segala nafsu yang boleh membatalkan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Menahan nafsu makan dan juga nafsu-nafsu yang lain sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi Aidilfitri ni tuan-tuan dan puan sekalian adalah hari untuk kita menyambut, untuk kita meraihkan dan juga menzahirkan kegembiraan kita kerana kita dah berjaya mengawal nafsu kita sepanjang bulan Ramadan. Nafsu apa? Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur kita. Kita korbankan waktu tidur kita dengan berqiyam. Kita korbankan waktu-waktu tengok TV kita dengan baca Al-Quran. Kita korbankan waktu-waktu kita tengok Facebook dan juga Instagram dengan kita beralih kepada kuliah-kuliah online. Kita korbankan banyak benda. Nafsu-nafsu kita yang nak mencari keselesaan, nak tidur, tapi kita tak nak. Kita nak buat benda yang boleh mendatangkan manfaat kita dalam bulan Ramadan. Ini adalah satu kejayaan tuan-tuan sekalian. Jadi Ramadan bukan hanya sekadar tahan makan je, tapi ditahan segala nafsu kita. Sebab apa kena tahan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita perlu sedar bahawasanya kedudukan manusia berada di tengah-tengah di antara malaikat dan juga haiwan. Kalau kita tengok malaikat, sifat dia sedia menerima perintah, sedia untuk melaksanakan perintah tanpa rasa letih, tanpa rasa jemu, tanpa rasa bosan. Ini sifat malaikat. Dan malaikat ni tak dibekalkan nafsu, sebab tu dia boleh taat sepanjang masa. Dia boleh taat sepanjang masa, dia boleh setia sepanjang masa tanpa berbelah bahagi. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab-kitab ketika mana Rasulullah SAW naik ke atas langit, dia nampak ada satu sekumpulan malaikat, dia bersujud je. Ada satu sekumpulan malaikat, dia berqiyam aja.
Selagi mana Allah SWT tak keluarkan perintah untuk mereka bangun atau mereka bersujud, dia tetap dekat dalam macam tu. Itu sifat malaikat. Tanpa dia mempersoalkan setiap perintah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lain, kita manusia ni lain. Kita ada nafsu. Sebab itu nafsu kita ni kadang-kadang memberontak. Kadang-kadang mempersoalkan pula perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat manusia. Itu bahaya. Sebab itu bila jadi macam ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan iman dan takwa untuk kita betul-betul faham dan boleh mematuhi setiap arahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Itu malaikat. Haiwan pula, dia ni tak ada akal tapi dibekalkan oleh nafsu sahaja. Sebab tu kalau kita tengok haiwan ni, apa yang dia buat? Makan, tidur, buang air, makan, tidur, buang air. Lepas tu buat anak. Itu apa yang haiwan buat. Jadi kita nak ajar haiwan lebih-lebih pun tak boleh. Kita tak boleh nak ajar dia macam ajar manusia, pergi sekolah ke tak boleh. Dan mungkin kalau setakat macam anjing tu kita boleh ajar dia melompat ke, kita ajar dia berguling, itu boleh. Tapi kalau kita nak ajar dia orang ni masuk sekolah, belajar, nak bercakap tak boleh. Sebab mereka tak mempunyai akal. Tapi so malaikat dan juga haiwan ni sangat-sangat bertentangan dia punya sifat dia. Jadi sebab itulah kita dituntut untuk menjaga di antara keduanya. Jangan terlalu ke arah kehaiwanan. Sebab bila ke arah kehaiwanan menunjukkan bahawasanya kita ini terdorong dan juga gagal untuk mengikat nafsu kita, dan kita didorong untuk berada di sebelah sifat malaikat supaya kita sentiasa patuh dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, manusia ni apabila dia berjaya kawal nafsu dia dan ikut peraturan, maka insya-Allah dia akan berjaya hidup di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu orang yang tak dapat kawal nafsu ni boleh diumpamakan macam ayam lah. Ayam. Diumpamakan macam ayam. Ayam ni dia tak ada perasaan. Member dia kena sembelih depan mata dia sibuk duk makan kat depan. Tu ayam punya style. Dia masih lagi nak makan, masih lagi nak mempersiapkan ataupun nak memenuhi hajat tuntutan nafsu dia juga. Tu member kena sembelih depan tu. Tapi dia still lagi relax, boleh makan dan sebagainya. Walaupun lagi 5 minit giliran dia pula kena sembelih. Sebab itu kita tak boleh jadi macam tu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia ini sangat-sangat sempurna, dan manusia adalah satu ciptaan yang terbaik di kalangan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam bulan Ramadan ni apabila telah selesainya ibadat, kita dah selesai ibadat dalam bulan Ramadan dan kita berjaya mengawal nafsu kita, maka kita kembali kepada fitrah. Apa maksud fitrah? Fitrah maksudnya suci. Suci, bersih dari sudut jiwanya, dari sudut rohnya, ataupun kita sebut fitrah iaitu kita kembali ke dalam kehidupan yang beragama. Ada panduan. Bila kita ada kehidupan yang beragama, ini maksudnya kita ada panduan dalam agama. Agama memandu kita untuk kita hidup. Macam mana kita nak manage kehidupan kita, agama dah susun dah untuk kita. Tinggal kita nak ikut aja. Jadi Aidil Fitri ini, 1 Syawal ini adalah sambutan besar-besaran. Besar-besaran sebenarnya. Bagi meraihkan kejayaan, dan juga ini adalah satu penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia umpama macam berakhirnya satu kursus lah. Kita mungkin antara kita ada yang pernah pergi kursus lah. Kursus yang paling saya ingat kursus bina jati diri bersama pegawai-pegawai JAIS. Itu 2 hari punya kos tu. Itu yang paling ingat tu. Tapi bila dah sampai waktu habis tu, dia punya seronok dia tak dapat nak kita gambarkan lah. Terlalu seronok. Sama juga macam budak-budak habis SPM. Dah struggle berbulan-bulan, ni paper last walaupun belum jawab lagi paper last, dia dah seronok dah sebab dia tahu ini hari terakhir dia untuk nak settlekan SPM. Jadi macam itulah juga kita ni dah selesai kursus Ramadan. Kita dah selesai dengan madrasah Ramadan. Kita melalui pelbagai ujian kita, menahan nafsu, tahan segala benda lah untuk kita semata-mata beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan 1 Syawal inilah kita raikan.
Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam kerajaan tersebut Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi panduan macam mana nak bergembira. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan juga mensyariatkan kepada kita untuk kita bertakbir bermula pada malam hari raya. Kalau ikutkan hari ni, malam ni lah dah boleh start dah. Disyariatkan kepada kita untuk bertakbir, untuk melahirkan kegembiraan, memperbesarkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita takbir sampailah pagi raya sebelum kita solat hari raya. Jadi supaya kegembiraan tersebut, kebisingan tersebut, kemeriahan tersebut tidaklah lara dan tidaklah sia-sia. Sebab manusia ni kalau tak dipandu, kegembiraan mereka ini boleh jadi akan jadi lara, boleh jadi akan menjadi sia-sia. Jadi sebab itulah takbir ini merupakan isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala supaya agar kebisingan dan juga kegembiraan yang kita lahirkan itu terkawal, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk Ramadan, untuk Syawal ataupun sambutan Syawal pada tahun ini, seperti mana biasa pada tahun-tahun lepas, dianjurkan untuk kita menyambut hari yang hebat ini dengan cara bersederhana. Dengan cara bersederhana, jangan terlalu gembira sangat sehingga kita melakukan perkara-perkara lara. Jangan kita terlalu gembira sangat kita melakukan perkara-perkara yang sia-sia, yang boleh mendatangkan elok-elok saat kita keluar Ramadan tu dah fitrah dah tu, dah bersih suci dah. Tapi satu Syawal pula kita dah buat dosa. Ini satu kerugian. Jadi bermula dari satu Syawal, sambutlah dengan kesederhanaan, sambutlah dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit perkongsian sebelum saya nak mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini, yang mana bermula pada malam ini kita akan terus bertakbir. Lepas maghrib dah boleh start takbir dah. Bagi salam, baca doa sikit, lepas maghrib terus takbir. Sampai isyak, lepas isyak sambung lagi sikit. Kalau kami dekat masjid ni, kami diberi kelonggaran untuk menzahirkan takbir melalui speaker-speaker menara. Dan insya-Allah mereka yang berdekatan dengan masjid, insya-Allah, dan juga masjid-masjid yang lain akan dengar kemeriahan tersebut. Okey. Disunatkan untuk kita bertakbir. Dan yang kedua, apa yang perlu kita lakukan adalah melafazkan ucapan selamat. Ucapan selamat. Biasanya kalau kita antara kita lah, ucapan selamat kita ni selamat hari raya, maaf lahir batin, macam tu lah lebih kurang. Tapi sebenarnya apa yang kita tuntut adalah, biasanya para sahabat sebutkan kepada kita setiap kali tibanya satu Syawal, ucapan yang perlu kita buat adalah taqabbalallahu minna wa minka, ataupun taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan juga amalan kamu. Ini doa. Amalan apa ni? Amalan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Ini yang satu doa, ucapan yang sangat cantik selain daripada selamat hari raya lah. Selamat hari raya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mandi sunat hari raya. Walaupun kita tak pergi masjid, buat perkara sunat. Mandi sunat hari raya. Sebagai mandi sunat hari raya supaya dapat pahala sunat pada pagi satu Syawal tersebut. Mandi sunat hari raya. Kemudian yang keempat, makan sebelum solat sunat Idul Fitri. Makan dulu. Ini perkara sunat ni. Makan dulu, jamah sikit pun boleh. Nak makan sepinggan boleh terpulang. Yang penting makan dulu. Okey? Saya rasa kita dah bersedia dengan jamuan-jamuan yang terhidang di rumah. Lagi-lagi pula kita tak terkejar sangat nak pergi masjid. Sebab untuk tahun ni memang sangat-sangat berbeza juga. Sangat-sangat berbeza. Kita menunaikan solat sunat Idul Fitri di rumah. Ini yang perlu. Ini cantik ni. Kan? Sebelum solat sunat Idul Fitri, makan dulu. Kemudian yang kelima, pakai pakaian yang cantik, yang indah. Baju baru ke, ataupun baju-baju yang kita rasa macam cantik baju ni, sesuai ni untuk satu Syawal ni, untuk hari-hari kebesaran ni, sesuai untuk kita nak raikan, pakai pakaian yang indah. Kemudian kalau ikut sunnah yang biasa kita lakukan, kita nak pergi ke tempat solat hari raya, kena jalan kaki. Berjalan kaki menuju solat hari raya lebih afdal melalui menaiki kenderaan. Oleh kerana kita tak dapat nak pergi ke masjid, tak dapat nak pergi ke surau, kan?
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita ganjaranlah kita berjalan kaki daripada bilik ke ruang tamu. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketujuh, macam biasa kita buat solat sunat Idul Fitri. Solat sunat Idul Fitri 2 rakaat. Usalli sunatul Idul Fitri rakaataini imaman ataupun makmuman lillahi taala. Kita solat berjemaah. Kan? Kalau yang solat seorang-seorang, jangan sedihlah. Jangan sedih solat raya seorang-seorang. Niat aja macam biasa, tunaikan solat sunat Idul Fitri macam biasa. Ini sunat muakkad ni tuan-tuan. Sunat muakkad levelnya bawah wajib. Sunat yang dituntut kena buat juga walaupun dia sunat. Kena buat. Supaya satu Syawal kita lebih bererti. Supaya satu Syawal kita dimulakan dengan perkara-perkara ibadah. Kena buat. Kemudian saya nak tambah sikit berkenaan tentang keadaan sekarang ni. Bila kita dah solat Idul Fitri dekat rumah, disunatkan untuk kita baca khutbah. Disunatkan untuk kita baca khutbah. Jadi kepada ketua-ketua keluarga dan juga kepada imam-imam besar di rumah untuk bersedia dengan teks-teks khutbah yang kalau di Selangor ni dah dibekalkan dalam website, boleh cari khutbah Jaiz, dan insya-Allah kita boleh download dan kita boleh baca dulu untuk kita baca dalam khutbah Idul Fitri. Okey, baik. Dalam solat sunat Idul Fitri juga kaifiat yang biasa kita kongsikan seperti mana biasa pada rakaat pertama selepas daripada takbiratul ihram, kita akan takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ataupun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd, ataupun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terpulang mana satu kita nak buat, tak ada masalah. Kan? Tiga perkara. Yang penting, apa yang pastinya, setiap takbir itu diselangi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setiap daripada tasbih, setiap daripada takbir. Rakaat yang kedua, bila kita selesai bangun daripada sujud, kita takbir sebanyak 5 kali. 5 kali. Dan diselangi juga dengan tasbih. Apa yang perlu saya ingatkan kepada ketua-ketua keluarga, solat dulu ya. Solat dulu, lepas tu baru khutbah. Kalau khutbah dulu baru solat, itu solat Jumaat. Takut tersilap. Tiba-tiba khutbah pula dulu, lepas tu baru solat sunat. Bukan. Solat sunat Idul Fitri, kita solat dulu baru kita khutbah. Kemudian yang ke-8, kita kena zahirkan kegembiraan kita pada Idul Fitri, walaupun Idul Fitri kita pada kali ini sangat-sangat berbeza. Zahirkan kegembiraan, suka. Ikutlah cara masing-masing. Ikut cara masing-masing. Mungkin kita tak dapat nak menziarahi rumah-rumah seperti mana biasa kita lakukan. Video call kita dah ada. Semenjak PKP ni mungkin antara kita memang dah expert dah dalam hal video call ni. Jadi tanyakan khabar. Kita ziarah melalui video call untuk kita zahirkan kegembiraan kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupa dalam kegembiraan tersebut kita niatkan seperti mana yang dipesan oleh Habib Omar bin Hafiz, untuk kita niatkan dalam bulan Syawal ini, tak kisahlah nak mula 2 Syawal ke, nak mula lepas tu pun terpulang. Yang penting kita niatkan 6 hari puasa sunat di bulan Syawal kita kena settlekan. Settlekan tuan-tuan. Kena selesaikan, kena buat juga. Tak kisahlah nak baru mula 2 Syawal ke terpulang. Tapi yang saya cakap tu saya rasa sebab kita tak ada masalah. Kita tak ada nak pergi makan sangat, open house pun tak ada, memang confirm tak ada open house. Memang kita makan mungkin di antara kita je. Kalau kita pergi ziarah pun mungkin jiran sikit-sikit, orang kata apa, tak berapa nak bergerak sangat. Jadi mungkin inilah peluang dia tuan-tuan. Peluang dia untuk kita nak mulakan puasa 6 dengan lebih awal. Kerana apa? Rasulullah SAW beritahu, man shama Ramadan wa sittatan min Syawal faka'anna man shama Ramadan wa sittatan min Syawal faka'anna man shama dahri. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti pula dengan puasa 6 pada hari Syawal, seolah-olah dia berpuasa setahun. Seolah-olah dia berpuasa setahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita ambil kesempatan pada waktu ini untuk kita menzahirkan ataupun memanfaatkan waktu yang sikit dalam bulan Ramadan untuk kita mencapai keredaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini juga
Sebelum saya mengakhiri kalam saya pada pagi ini dan di kesempatan ini juga saya mewakili Masjid An-Nur Tamasya Glen Mary, seluruh pengurusan lembaga takbir, para pegawai, imam dan juga Bilal serta ahli jawatan kuasa Masjid An-Nur Tamasya Glen Mary mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bikhair, kullu amin wa antum bikhair, taqabbalallahu minna wa minkum salihul amal. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya merasakan bulan Ramadan kali ini sangat-sangat bermakna. Sebab kita dapat meluangkan masa dengan keluarga dan juga kita dapat mempraktikkan amal ibadah bulan Ramadan dengan kita sendiri. Kita dapat jadi imam, kita dapat pimpin tadarus, kita dapat pimpin qiyamul lail, kita buat qiyamul lail sendiri. Tak perlu ada imam. Biasa kita buat qiyam kat masjid kan, imam yang pimpin. Tahun ni kita yang pimpin, kan? Pimpin isteri kita, pimpin anak-anak kita. Ini adalah mungkin beri kesan kepada kita yang lebih mendalam. Dan selain daripada itu juga pihak masjid mensarankan ataupun untuk membuka peluang kepada tuan-tuan dan puan sekalian untuk menyumbang ataupun memberikan infak, sedekah kepada masjid bagi kelangsungan operasi masjid yang pun kita dah tahu bermula daripada 17 Mac hari itu masjid seluruh Malaysia ditutup, ditangguhkan aktiviti. Jadi mungkin pada waktu ini bila dah sampai 3 bulan lebih, kita dah tahu dah banyak masjid-masjid yang terkesan dan juga terjejas perjalanan dan juga operasi masjid. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan yang berada di masjid qaryah masing-masing, cubalah bantu. Cubalah bantu masjid dengan memberikan infak, tak sikit banyak pun tak apa tuan. Infak, sedekah untuk masjid nak melangsungkan operasi masjid ni. Operasi masjid ni pelbagai lah. Nak bayar bil elektrik, nak bayar bil air, nak bayar gaji, nak bayar banyak benda. Dan kadang-kadang tu bila time PKP ni, kalau tak buat majlis ilmu pun rasa rugi juga. Dan ini adalah tanggungjawab kami untuk menyebarkan dakwah. Walaupun tidak secara musyafahah ataupun berhadapan, kita sebarkan dakwah melalui online, melalui pelbagai platform yang boleh kita gunakan. Dan untuk infak dan sedekah ni pun bukan setakat tabung aja. Masjid-masjid dah banyak lakukan inisiatif dengan ada QR code, dengan online banking. Jadi bolehlah kita nak sumbang dengan mudah. Berapa banyak yang tuan-tuan nak bagi, alhamdulillah. Dan sumbangan tuan-tuan sebenarnya setiap sen, setiap ringgit yang diberikan, insya-Allah berpanjangan pahalanya. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya merasakan cukuplah sekadar ini. Dan sekali lagi pihak masjid mengucapkan ribuan kemaafan, jutaan kemaafan sekiranya ada perkara-perkara yang tersalah laku, tersalah kata, dan doakan kami di masjid ini supaya dapat terus mengimarahkan masjid, dapat menjalankan masjid seperti biasa dalam tempoh PKP ini. Dan kita berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat terus wabak ini dan kita kembali berjumpa dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dan beribadah seperti biasa dalam masjid, insya-Allah. Jadi sebelum kita mengakhiri, insya-Allah sama-sama kita doakan, kita mengaminkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada Ramadan yang akan berakhir tidak lama lagi ini, yang akan meninggalkan kami, sehinggalah kalau ada peluang kami akan bertemu dengannya pada tahun yang akan datang. Ya Allah, janganlah Kau jadikan puasa kali ini sebagai puasa yang terakhir untuk kami. Seandainya Engkau menetapkan sebaliknya, maka jadikanlah puasa kami ini, Ya Allah, sebagai puasa yang dirahmati, bukan yang sia-sia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah masa kepada kami untuk terus beramal seperti mana dalam bulan Ramadan pada bulan-bulan yang lain.
Kami bersyukur kerana kerana Engkau telah memberikan hidayah kepada kami, petunjuk kepada kami untuk mentaati kepada-Mu ya Allah, dengan seikhlas hati kami dan beribadah kepada-Mu ya Allah, dan kami mengharapkan keampunan dan keridaan-Mu ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah, terimalah qiyam kami ya Allah, terimalah munajat kami ya Allah, bebaskan kami daripada api neraka ya Allah. Sesungguhnya kami telah banyak melakukan kesalahan, sesungguhnya kami banyak telah melakukan kesilapan serta mengabaikan tanggungjawab kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami hamba-Mu ya Allah, hamba-Mu yang lemah, yang selalu tewas dengan tuntutan nafsu dan juga bisikan syaitan. Ya Allah ya Tuhan, kami jadikanlah latihan sepanjang bulan Ramadan ini latihan yang dapat menguatkan keimanan kami kepada-Mu ya Allah. Semoga dengan perpisahan kami dengan bulan Ramadan ini ya Allah bukanlah perpisahan buat selama-lamanya. Semoga kami dapat bertemu semula dengan Ramadan Al-Mubarak pada tahun yang akan datang. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunlah dosa-dosa kedua bapa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah iman keluarga kami ya Allah, kuatkanlah iman sahabat kami ya Allah, berikan kejayaan di dunia dan di akhirat kepada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin, dan akhir kata mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkatan dan terus memberi kesan Ramadan kepada kita sehingga hari-hari yang seterusnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.